Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi kita dalam Cakna APM edisi 5 Mac 2023. Bersama saya tak lain tak bukan Muhammad Zaid bin Zainul dalam Cakna APM. Tanpa melenggang masa, jom kita saksikan rangkuman program, aktiviti dan operasi yang dijalankan oleh APM daripada Zon Utara dan Zon Selatan. Saksikan. Pada 27 Februari yang lepas, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Kedah telah mengadakan Majlis Himpunan Setia dan Majlis Penghargaan kepada warga APM Negeri Kedah. Dalam majlis ini, Pengarah APM Negeri Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob telah mengambil kesempatan untuk menyerahkan sijil penghargaan dan sijil penganugerahan Pingat Pertahanan Awam kepada pegawai, kaki tangan tetap dan anggota APM Negeri Kedah. Selain itu, sebagai tanda penghargaan terima kasih kepada anggota dan pasukan sokongan yang telah terlibat ketika monsun Timur Laut, APM Negeri Kedah telah menyerahkan sijil penghargaan kepada pasukan Paras, pasukan Saidet dan pasukan NGO APM Negeri Kedah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cakna dari APM Perlis minggu ini. Pada 15 Februari 2023 yang lalu, seramai 30 pegawai dan anggota dari Pejabat Pertahanan Awam Daerah Arau telah menjalani aktiviti kecergasan di mana mereka telah mendaki Bukit Cabang yang terletak di Padang Besar Perlis. Dengan ketinggian 390 meter, perjalanan mengambil masa 2 jam untuk sampai ke puncak melalui curam dan laluan yang mencabar. Selain untuk mengekalkan stamina, aktiviti ini juga sebenarnya untuk mendedahkan kepada anggota bentuk muka bumi Bukit Cabang jika berlaku kecemasan, kerana bukit ini adalah menjadi tumpuan pendaki dari pelosok negeri. Pada 12 Februari yang lalu, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Taiping telah mengadakan latihan mingguan bagi bulan Februari tahun 2023. Latihan telah diadakan bertempat di pekarangan Pejabat Daerah Pertahanan Awam Taiping bermula dari jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Latihan telah dimulakan dengan senaman pemanas badan sebelum diteruskan dengan latihan kecergasan. Antara latihan kecergasan yang telah dilaksanakan termasuklah pemeriksaan Body Mass Index, larian sejauh 2.4 km, bangkit tubi dan juga tekan tubi. Pelatihan ini telah disertai oleh 35 orang yang terdiri daripada pegawai tetap, pegawai pasukan dan anggota lain-lain pangkat. Tujuan latihan ini diadakan adalah bagi menilai sejauh mana tahap kecergasan fizikal pegawai dan anggota pasukan APM Taiping, di samping menggalakkan semua mengamalkan gaya hidup yang sihat serta memantapkan lagi diri pegawai dan anggota untuk sentiasa bersiap sedia apabila berlaku sebarang bencana. Pada 14 hingga 16 Februari yang lalu, Posis Bayusas telah melaksanakan program latihan medan. Peserta terdiri daripada kalangan mahasiswa. Sepanjang program, peserta telah didedahkan kepada beberapa aktiviti yang merangkumi silibus Angkatan Pertahanan Awam. Antaranya ialah First Respondent Life Support, seterusnya aktiviti melawan kebakaran dan juga asas latihan kawat kaki. Selain daripada itu adalah praktikal pengurusan pusat pemindahan sementara. Peserta telah mempelajari cara menguruskan pusat pemindahan sekira berlakunya bencana. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Lieutenant Colonel Bersekutu Pertahanan Awam Dr. Ahmad Zaki bin Hassan, Pegawai Pertahanan Awam Universiti Sultan Azlan Shah. Program ini telah berlangsung dengan jayanya. Tahniah kepada semua yang terlibat dan selamat maju jaya. Salam sejahtera.
19 Februari 2023, satu latihan asas pertolongan cemas siri khas bertempat di Pejabat Kemas Baling Kedah. Jumlah peserta seramai 27 orang peserta. Jumlah lelaki seramai 4 orang, jumlah peserta perempuan 23 orang. Pertolongan cemas ini adalah bantuan segera atau rawatan kecemasan yang diberikan untuk orang yang tercedera sebelum mendapatkan bantuan ataupun perawatan yang bertauliah. 19 Februari hingga 23 Februari 2023 telah diadakan kursus navigasi siri 1 seramai 7 orang peserta. Di dalam tajuk ini, peserta akan mempelajari secara teori dan praktikal mengenai pengenalan peta dan jenis-jenis peta, membaca peta, membaca grid ataupun koordinat, kompas dan jenis-jenis kompas, protektor dan cara menggunakannya, pengenalan kepada bearing dan teknik pandu arah. Selain daripada itu, tujuan mempelajari peta juga peserta dapat mencari jalan merata tempat dan mengenali rupa bentuk tanah, dapat memahami keterangan yang terdapat di atas peta, dapat mengetahui dengan pantas dan tepat dalam penyampaian maklumat berkenaan pergerakan. Di sini, peserta akan dinilai tahap kecekapan melalui peperiksaan teori dan praktikal. Selain daripada itu, Pulau Pabaling juga mengadakan kursus pegawai tidak bertauliah. Kursus ini diadakan bagi mereka yang telah berkhidmat sekian lama di dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Matlamat kursus ini dapat melahirkan pegawai tidak bertauliah yang berwibawa dalam membentuk disiplin yang tinggi. Silibus pembelajaran kursus ini dilaksanakan secara teori dan praktikal di mana memerlukan daya pengetahuan yang tinggi dalam semangat kerja berpasukan. 22 Februari 2023 bertempat di Payu Lagun Melaka telah diadakan persidangan kebangsaan Perkhidmatan Operasi Ambulans Perubatan Kecemasan dan Kesihatan Awam National Expert Ambulance Malaysia Operation Conference 2023 AMOC. Persidangan ini telah disertai daripada pelbagai agensi termasuk anggota Pertahanan Awam Negeri Melaka, Daerah Melaka Tengah serta dirasmikan oleh Esko Kesihatan dan Antidadah Negeri Melaka Yang Berhormat Dr. Muhammad Ahmad Saleh. Konferens ini memberi pendedahan cara pengendalian dan pengurusan ambulan dan kecemasan terutamanya kepada first responder. Selain itu juga, ia memberi penekanan kepada penggunaan mesin AED dan CPR. Turut ditunjukkan juga perawatan awal terhadap pendarahan, balutan serta kepatahan, respon kes lain yang disyaki mengandungi bahan kimia. Diharap persidangan ini dapat meningkatkan kemahiran agar lebih cekap dan menunjukkan kualiti yang baik yang dimiliki oleh anggota APM Negeri Melaka, Daerah Melaka Tengah dalam pengurusan rawatan kecemasan awam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Siti Aisyah Ahmad Zaidi dalam segmen Cakna APM Negeri Sembilan minggu ini. Pasukan Kadet Pertahanan Awam atau KASPA ditubuhkan bertujuan untuk memantapkan semangat patriotik, meningkatkan tahap disiplin dan membina semangat kerjasama antara masyarakat, khususnya para pelajar melalui pelbagai aktiviti kesukarelawan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan tema Murid Cakna Sentiasa Bersedia, Ma'had Tahfiz Integrasi Sahabat Insani dengan kerjasama Angkatan Pertahanan Awam Daerah Seremban telah mengadakan perkemahan latihan ikhtiar hidup Kadet Pertahanan Awam bertempat di Hutan Lipul, Ulu Bendul pada 20 sehingga 22 Februari yang lalu. Seramai 35 orang pelajar KASPA telah didedahkan dengan pengisian ilmu pertahanan awam termasuklah ilmu ikhtiar hidup di mana dapat memberi solusi dan keyakinan kepada para pelajar pada peringkat awal sekiranya berlaku kesebaran kecemasan. Lebih menarik lagi, dengan bimbingan jurulatih berkemahiran, para pelajar berpeluang untuk merasai sendiri pengalaman membuat bubu bagi kegunaan menangkap ikan, membina tripod, menyalakan unggu api serta dapat menikmati makanan yang dimasak dengan menggunakan buluh dan alat alih ganti. Sebagai sekolah watak Angkatan Pertahanan Awam, perkemahan KASPA ini diatur adalah sebagai aspirasi dan inspirasi jabatan agar matlamat melahirkan model insan yang lebih berdaya saing dan berdisiplin tinggi terlaksana.
Syabas dan tahniah diucapkan kepada warga Ma'had Tahfiz Integrasi Sahabat Insani atas penganjuran aktiviti perkemahan tersebut. Sekian saja Cakna APM pada minggu ini bagi edisi 4 dan 5 Mac 2023. Semoga ia dapat memberi pengetahuan kepada anda semua berkenaan aktiviti dan penugasan yang dijalankan oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Jangan lupa like dan komen kami punya Cakna APM dan support korang semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi minggu hadapan.